السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا الشهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Lampu tu tak perlu tu, spotlight tu tak perlu padam. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia ini yang mahu gagal. Sama ada dia orang Islam, dia bukan Islam, dia orang terpelajar atau buta huruf, dia orang yang mempercayai Tuhan ataupun mengingkari Tuhan, orang yang kenal Allah ataupun tidak kenal Allah, semua mereka mahu berjaya. Dan setiap manusia mencari apakah perkara yang menyebabkan dia berjaya. Setiap ahli fikir, setiap orang bijak pandai pada setiap zaman, setiap masa dan ketika berfikir untuk menerangkan kepada kaum mereka, menerangkan kepada rakyat mereka, menerangkan kepada orang-orang yang mereka sayang, apakah cara untuk berjaya. Dan kejayaan yang diukur oleh manusia ialah sekadar apa yang dapat dilihat oleh mata, yang mampu difikir oleh akal. Lebih daripada perkara yang dapat dilihat dengan mata, lebih daripada perkara yang boleh difikir dengan akal, dia tidak dapat idrak, dia tidak dapat mengetahui perkara tersebut. Kerana pertama, sebab dia tak nampak. Yang kedua, tidak pernah datang apa-apa idea dalam otaknya
tentang perkara yang dia tak pernah faham dan dia tak pernah tahu. Oleh sebab itu, kaum-kaum yang terdahulu, mereka beranggapan sumber kejayaan hanya sahaja bergantung kepada apa yang ada di keliling mereka, daripada kuasa pemerintahan, kekuatan tentera, kehebatan senjata, pengikut yang ramai, harta yang banyak, sama ada intan berlian, emas perak, tanah jajahan yang dimiliki, bergantung kepada perkara yang mereka lihat hari-hari, bergantung kepada perkara yang mereka dapat faham, dan bergantung kepada pengalaman yang mereka lalui dan orang-orang yang lalui sebelum daripada mereka. Mereka telah menetapkan satu perkara untuk berjaya, dan setiap daripada mereka berusaha untuk mendapatkan perkara tersebut. Apabila mereka memperolehi perkara-perkara tersebut, mereka beranggapan mereka adalah orang yang telah berjaya, dan mereka mengajak kaum mereka, mereka mengajak rakan-rakan mereka, mereka mengajak sanak saudara mereka, mereka akan mengajak ahli negeri atau negara mereka untuk sama-sama berusaha mendapatkan perkara yang mereka anggap ianya sumber kejayaan, supaya setiap manusia memperolehi perkara tersebut dan mereka dianggap orang yang berjaya. Inilah khulasah, inilah ringkasan semua kisah-kisah orang-orang yang telah gagal, yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sama ada Firaun ataupun Namrud, sama ada Qarun ataupun kaum Sabak, ataupun orang-orang Aikah, ataupun orang-orang Samud, ataupun orang-orang Ad, ataupun kaum yang diutuskan Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada mereka, ataupun kaum yang telah diutuskan Nabi Allah Shu'aib, Nabi Allah Yunus kepada mereka. Mereka semuanya telah gagal kerana mereka hanya sahaja menjadikan sumber kejayaan mereka perkara yang mereka nampak dan perkara yang mereka faham. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Dialah yang mencipta segala-galanya. 7 petala bumi dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 petala langit dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang atas daripada langit pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di antara langit dan bumi pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada bawah daripada bumi pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam perut bumi pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang besar pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua selain daripada Allah ialah makhluk. Allah hanya sahaja yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dialah pencipta, dialah Khaliq yang berkuasa penuh ke atas segala makhluk-makhluk ciptaannya. Yang Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segalanya. Wasi'a ilmuhu kulla syai'. Ilmu Allah Subhanahu wa taala merangkumi segala-galanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah zat yang hidup, yang berdiri dengan sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum.
yang tak pernah mengantuk dan tak pernah tidur. Allah sentiasa kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari ada sya'n Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada kesibukannya yang tersendiri. Dan untuk memelihara langit, memelihara bumi, menjaga segala makhluk, sikit pun tidak memenatkan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak memenatkan Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara langit dan bumi, untuk memelihara segala makhluk ini. Sikit pun tidak memenatkan Allah, sikit pun tidak meletihkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu hampir dengan setiap makhluknya. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepada aku, pasti aku akan memperkenankan permintaan kamu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Nabi, bagi tahu apabila hamba-hambaku bertanya mengenai aku, bagi tahu kepada mereka inni qarib, bahawa aku sangat dekat. Allah sangat hampir, ilmunya sangat menyeluruh. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah mencipta segala-galanya di keliling kita, dan dialah juga yang mencipta saya dan tuan-tuan dengan ciptaan yang paling indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah cipta manusia begitu cantik dan indah, membezakan kita daripada haiwan-haiwan yang lain. Allah beri kemampuan bertutur kepada kita. Kita boleh bercakap, orang Melayu dengan bahasa Melayunya, orang Jawa dengan bahasa Jawanya, orang Thailand dengan bahasa Thainya, orang Burma dengan bahasa Burmanya, orang Bangla dengan orang bahasa Banglanya, orang India dengan bahasa Indianya, Arab dengan bahasa Arabnya, Farsi dengan bahasa Farsinya. Mampu untuk menerangkan, menzahirkan apa yang ada di dalam hati mereka kepada kawan-kawan mereka dengan perantaraan bahasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memahami setiap bahasa. Kita mungkin tahu satu bahasa, mungkin dua bahasa, mungkin tiga bahasa, mungkin empat bahasa, mungkin lima bahasa, mungkin 10 bahasa. Allah Subhanahu wa taala memahami sekalian bahasa-bahasa. Maha agung Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk meminta daripada Allah berbagai-bagai bahasa, berbagai-bagai permintaan. Allah memahami setiap bahasa mereka. Allah mendengar setiap permintaan mereka, dan Allah berkuasa menyempurnakan setiap permintaan mereka. Sedikit pun tidak akan mengurangkan benda yang ada dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala. Wa khazainuhu mal'a. Khazanah Allah Subhanahu wa taala penuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Anfiq ya Bilal, la taqaf min zil 'arsy iqlala." Belanja wahai Bilal, jangan kamu takut, jangan kamu simpan rezeki hari ini untuk esok. Belanjakan. Jangan kamu takut kepada zat yang memiliki arasy, bahawa akan berkurang, akan menjadi sedikit rezeki kamu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi rezeki kepada mereka. Allah yang memberi rezeki kepada kita.
Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki. Dzul quwwah, Allah kekuatan, mampu untuk menyampaikan rezeki kepada makhluknya, dan kekuatan yang maha teguh, maha mantap, berkuasa menyampaikan rezeki kepada setiap makhluknya di mana sahaja mereka berada, walaupun di dasar lautan, walaupun di dalam batu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui makhluk-makhluknya, mendengar rintihan mereka, mengetahui keperluan-keperluan mereka, dan Allah memberi rezeki kepada setiap makhluknya mengikut keperluan-keperluannya. Manusia, apa keperluan mereka, Allah menyempurnakan rezeki mengikut keperluan mereka. Haiwan-haiwan, Allah menyempurnakan rezeki mereka mengikut keperluan-keperluan mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya dan kamu semua fakir. Kamu semua berhajat kepada Allah. Allahus Samad. Allah bersifat dengan samad. Allah beniaz. Allah tidak berhajat kepada mana-mana makhluk, sedangkan semua makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebagai dakwaan orang-orang Nasrani bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, Allah mempunyai isteri. Allah Subhanahu wa taala menyangkal dakwaan mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia mencipta segala-galanya, dan dia yang telah mencipta kita, dan dialah yang telah menetapkan kepada kita bahawa kejayaan kita hanya saja dalam agama. Al-fawz wal falah fi imtithali jami' awamirillah subhanahu wa ta'ala ala tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan untuk manusia ini, kebahagiaan untuk manusia ini, kesejahteraan untuk manusia ini hanya saja dalam mentaati segala perintah Allah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya mana-mana satu daripada perkara tersebut tidak disempurnakan, maka ianya bukan sumber kejayaan. Perintah Allah yang tidak dilaksanakan dengan cara, bukan cara Nabi, dia bukan agama. Ataupun cara Nabi bukan perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut macam Nabi, kerana tidak ada cara Nabi yang bukan perintah Allah. Ini semua cara Nabi ialah perintah Allah. Tidak ada pun cara Nabi yang bukan perintah Allah. Sekiranya seseorang mentaati perintah Allah dengan cara yang bukan cara yang telah ditunjukkan oleh baginda, oleh Nabi, maka ianya bukan agama. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan daripadanya, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Setiap amal yang tidak ada muhur Muhammadur Rasulullah, ianya ditolak. Ianya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sembahyang, walaupun zakat, bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita telah menetapkan kejayaan saya dan tuan-tuan dan seluruh manusia hanya saja dalam agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu, dan aku telah sempurnakan nikmat aku ke atas kamu, dan aku redha Islam sebagai agama. Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diradai
di sisi Allah hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Hanya yang akan diterima oleh Allah agama yang murni, agama yang suci, agama yang bersih, sebagaimana dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Khulasah kepada ketaatan perintah Allah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkasnya terkandung dalam kalimah yang saya dan tuan-tuan ucap, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu Abu Jahal enggan untuk mengucapkan kalimah yang ringkas ini. Abu Jahal enggan untuk mengucap kalimah yang ringkas ini. Sedangkan mereka sangat fasih berbahasa Arab. Mereka di kalangan golongan Arab yang asal, yang memelihara kesusastraan bahasa mereka, yang menjaga tata bahasa mereka. Begitu fasih, faham. Tetapi mereka enggan untuk menuturkan kalimah yang begitu ringkas yang dibentangkan kepada mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, pasti kamu akan berjaya. Kerana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah ini bukan semata-mata kalimah. Kerana dalam kalimah ini ada hak, yaitu satu pengakuan, satu ikrar yang kita buat bahawa kita menerima segala perintah Allah dan kita melaksanakan segala perintah Allah dengan cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menerima zat yang maha agung ialah zat Allah Subhanahu wa taala. Bahawa kita menerima Allah yang maha berkuasa, selain daripada Allah tidak berkuasa. Kita menerima yang maha melihat ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki ialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb. Dialah pentadbir sekalian alam. Dialah yang mengendalikan sekalian alam. Dialah yang menguruskan sekalian alam. Dialah yang memberi kemuliaan. Dialah yang memberi kehinaan. Dialah yang menghidupkan. Dialah yang mematikan. Wa yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Wal zahir wal batin. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Wal awal wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung. Apabila kita ucap kalimah ini, kita kena meninggalkan segala keinginan dan kehendak kita. Manjahi zindagi, kehidupan, keinginan, kehendak kita semua kita kena tinggalkan dan kita kena ambil Rabb jahi zindagi, iaitu kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keinginan tak berjalan, kita punya kehendak tak berjalan, kita punya kemahuan tak laku. Yang laku, yang berjalan, yang kena diikuti hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah terangkan di dalam kitabnya dan telah diperjelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Liyubayyana lahum, baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan liyubayyana lahum, dia menerangkan kepada kamu apa kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana untuk menyempurnakan perintah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hukum hakam, menurunkan amalan-amalan yang diamalkan oleh baginda, diamalkan oleh para sahabat. Dan para sahabat telah mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Qadaman biqadamin, hazwanan na'lain min na'lain, tapak demi tapak,
hazwa na'lain bin na'lain, yakni seumpama seseorang zaman dulu mereka potong kasut, sebagaimana setelah siap potong belah kanan untuk potong belah kiri, maka akan dilekapkan dengan belah kanan, diukur dengan belah kanan, dipotong sama sebagaimana belah kanan, maka dipotong belah kiri sama. Begitulah mereka disifatkan para sahabat radhiyallahu anhum dalam ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, hazwan na'l bin na'l. Mereka ukur kasut dengan kasut sama, kiri dan kanan sama potongannya, sikit tak lebih, sikit tak kurang. Begitulah mereka mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Nabi adalah akhlak yang agung, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah telah mengiktiraf kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam kehidupan yang agung, akhlak yang mulia. Siapa yang ikut cara Nabi, ikut kehidupan Nabi, maka dia akan mulia di sisi Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kamu ikutan yang baik. Ikutan cara Nabi ialah untuk ikutan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Nabi, jika kamu mendakwa kamu cinta kepada Allah, maka ikut aku. Nescaya Allah akan cinta kamu dan Allah akan mengampunkan dosa kamu. Wa in tuti'uhu tahtadu, jika kamu taat dia, kamu akan dapat hidayah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa, ikut. Apa yang Nabi tegah, tinggal. Ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang Nabi bawa, ambil, ikut. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang, tinggal. 100% perintah Nabi, 100% larangan Nabi adalah agama untuk kita. Dan 100% diikut oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, kehidupan para sahabat juga diiktiraf oleh Allah. Kehidupan para sahabat, mereka bukan Nabi, mereka bukan Rasul, mereka manusia macam kita. Mereka bukan maksum, mereka berdosa juga macam kita. Tetapi kehidupan mereka telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijadikan contoh, iman Allah jadikan contoh. Iman mereka dijadikan contoh untuk ikut. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada orang yang tidak beriman, kepada orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu beriman, yakni an-nas di situ ialah para sahabat. Iman, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu, yakni sahabat-sahabat itu beriman. Kehidupan sahabat telah diiktiraf oleh Allah untuk diikuti. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Kehidupan muhajir, kehidupan ansar, dua golongan sahabat. Sama ada mereka berhijrah untuk agama ataupun orang yang ada di tempatan nusrah. Orang-orang ansar, orang muhajirin, dua golongan, muhajir dan ansar. Kehidupan mereka juga telah diiktiraf oleh Allah untuk diikut. Walladzina tabauhum, sesiapa saja yang mengikut orang-orang muhajir, orang ansar dengan cara yang betul, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha dengan mereka. Nabi, kehidupan Nabi diiktiraf, kehidupan sahabat diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan sahabat juga dijadikan contoh. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, di dalam kitab-kitab hadis bukan sahaja ada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga perkataan sahabat, ada juga asar-asar sahabat. Karena mereka orang-orang yang bersama dengan Nabi, kita kata kita hadis, tapi ada juga di dalam kitab hadis ini yang menerangkan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ikrar Nabi. Bersama-sama itu ada juga perbuatan para sahabat, amalan para sahabat, kata-kata para sahabat. Mengapa tuan-tuan yang mulia?
kerana mereka adalah orang-orang yang bersahabah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memahami kehendak tuntutan agama yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Oleh sebab itu, musuh-musuh Islam mahu menghilangkan, menghapuskan sahabat di antara kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihapuskan sahabat. Supaya umat ini mengamalkan agama dalam keadaan sesat. Tanpa hubungan sahabat, buang sahabat kat tengah. Meninggalkan kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kita dan Al-Quran kosong, dipenuhi dengan nafsu dan syahwat. Tuan-tuan dan hadirin Allah, selagi umat ini, saya dan tuan-tuan berusaha untuk mengamalkan agama dengan cara yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang dipraktikkan dan ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka selagi itulah umat ini akan berjaya dalam amal mereka. Dengan amal, Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan khasiat-khasiat dalam amal, sehingga dengan amal-amal dapat menyelesaikan segala masalah keduniaan dan juga masalah akhirat. Masalah dunia yang remeh ni pun boleh selesai dengan amal, dan masalah akhirat yang berat juga dapat selesai dengan amal. Sekiranya saya dan tuan-tuan tidak yakin dengan amalan agama boleh menyelesaikan masalah dunia, tuan-tuan yang mulia, masalah dua, kalau istilah masyarakat kita, dua keping roti. Kalau kita tidak yakin dengan amal-amal boleh menyelesaikan masalah dua keping roti, kalau kita orang Melayu ni menyelesaikan masalah sepinggan nasi, maka apakah dengan amalan-amalan tersebut kita rasa boleh menyelesaikan masalah kita di akhirat? Boleh menyelesaikan masalah kubur? Boleh menyelesaikan masalah mahsyar? Boleh menyelesaikan masalah atas tiang sirat? Boleh menyelesaikan masalah neraka? Kalau amal kita tidak yakin untuk menyelesaikan masalah dunia yang sangat remeh, seluruh dunia dan seisinya, seluruh alam ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak sampai nilainya sekadar kepak nyamuk. Untuk menyelesaikan masalah itu pun kita tidak yakin dengan amal, tuan-tuan yang mulia, apatah lagi dengan kehidupan akhirat, kehidupan yang hakiki, azab-azab hakiki, nikmat-nikmat hakiki, kesengsaraan hakiki, kejayaan hakiki. Oleh kerana itu, saya dan tuan-tuan kena usahakan atas amal-amal kita, supaya amal-amal kita menjadi amal yang beruh, amal yang hidup, amal dengan penuh keyakinan kepada Allah, dengan cara yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sambil kita mengingatkan ganjaran-ganjaran, yakni fadail-fadail yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan tumpuan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikhlaskan niat kita semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang mempunyai sifat-sifat tersebut ialah amal-amal yang beruh, amal-amal yang hidup, amal-amal yang akan menzahirkan fadilah-fadilah, janji-janji Allah, janji Rasul sallallahu alaihi wasallam atas amalan-amalan. Dan untuk menyampaikan perkara ini bukan saja setakat kita, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab untuk menyambung kerja kenabian, menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, Allah telah amkan kepada setiap umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
bagindalah nabi yang terakhir. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi selepas baginda. La nabiyya ba'di wala ummata ba'dakum. Tidak ada nabi lepas aku dan tidak ada umat lepas kami. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak ada diutuskan di kau melainkan untuk seluruh manusia. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam dihantarkan untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan di kau wahai nabi melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan kenabian baginda sampai hari kiamat. Masa begitu panjang sampai hari kiamat. Dan medan usaha seluruh alam. Tapi masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Nuh alaihi salam 950 tahun. Nabi-nabi yang terdahulu umur mereka panjang, kawasan mereka kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam kawasan luas, paling luas seluruh dunia. Masa paling panjang sampai hari kiamat. Masa pengutusan 23 tahun, umur 40, umur 63 wafat. Apa makna dia tuan-tuan yang mulia? Maknanya bahawa Allah Subhanahu wa taala telah meng'amkan kerja kenabian. Kalau dulu kerja kenabian hanya manusia-manusia pilihan, mereka yang dipanggil rasul, mereka yang dipanggil nabi, menjalankan usaha dakwah. Tetapi selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah telah meng'amkan kerja dakwah untuk seluruh manusia, seluruh umat nabi yang beriman kepada Allah dan Rasul. Allah perintahkan Nabi untuk bagi tahu kepada saya dan tuan-tuan dan seluruh manusia. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, bagi tahu kepada umat kamu, bagi tahu kepada segala manusia, inilah jalan aku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, yakni menyeru manusia kepada Allah dengan dalil dan tanda yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikut aku, aiman amana bi, yaitu orang beriman dengan aku. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku di kalangan orang yang menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi untuk bagi tahu kita bahawa kerja kita adalah seperti kerja Nabi. Sebagaimana Nabi menyeru manusia kepada Allah, kerja saya dan tuan-tuan juga menyeru manusia kepada Allah. Allah perintahkan saya dan tuan-tuan untuk bantu agama. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu pembantu agama Allah. Kita adalah pembantu agama Allah. Allah perintahkan untuk jadi pembantu agama Allah. Allah tidak perintahkan kita untuk jadi peladang. Allah tidak perintahkan kita untuk jadi petani. Allah tidak perintahkan kita untuk jadi raja. Allah tidak perintahkan kita untuk jadi menteri. Allah perintahkan kita untuk jadi pembantu agama Allah. Allah perintahkan kita untuk jadi dai, menyeru manusia kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk jadikan kerja Nabi sebagai kerja kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebagai umat yang dikeluarkan untuk faedah sekalian manusia. Kamu menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Ini kerja yang dinyatakan untuk kita buat. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin lelaki, orang mukmin wanita, ba'dhuhum awliya'u ba'd, sebahagian mereka membantu kepada sebahagian yang lain. Bahawa
Apa yang mereka bantu? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Membantu dalam usaha dakwah, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Dalam membantu dalam mendirikan solat, membantu dalam mengeluarkan zakat, membantu dalam mentaati Allah dan Rasul. Ini kerja yang jelas depan kita, tuan-tuan yang mulia. Dan di Hajjatul Wada', Nabi apabila di haji yang terakhir, pertama dan terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda telah mengumpulkan para sahabat di Arafah, dan Nabi telah berkhutbah yang panjang, dan di antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan satu amanah kepada saya dan tuan-tuan, kepada umat ini. Falyuballighu syahidu minkum al-ghaib. Maka yang hadir di kalangan kamu pada hari ini, hendaklah sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Untuk menyampaikan agama, tanggungjawab saya dan tuan-tuan. Untuk menyebarkan agama, tanggungjawab saya dan tuan-tuan. Hari ini kita merasai kita sebagai seorang suami, kita rasa kita bertanggungjawab. Hari ini kita rasa kita sebagai seorang bapa, kita rasa kita bertanggungjawab. Hari ini kita rasa kita sebagai seorang petani, kita bertanggungjawab. Hari ini kita rasa kita seorang jurutera, kita bertanggungjawab. Hari ini kita rasa kita seorang doktor, kita bertanggungjawab. Tetapi kita tidak pernah merasa kita adalah umat Nabi, kita bertanggungjawab atas agama. Sedangkan untuk itu saya dan tuan-tuan dipilih untuk jadi umat ini. Untuk itu kita disimpan daripada alam arwah, disimpan ruh-ruh saya dan tuan-tuan, tidak dijadikan kelahiran mereka di zaman Adam alaihi salam, tidak dijadikan kelahiran kita di zaman Nuh alaihi salam, tidak dijadikan kelahiran kita zaman Musa alaihi salam, tidak dijadikan kelahiran kita zaman Isa alaihi salam. Allah telah jadikan kelahiran kita zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana satu tugas akan diberi kepada saya dan tuan-tuan, tetapi malangnya saya dan tuan-tuan itulah yang paling kita rasa tak bertanggungjawab. Dan selagi dan sehingga umat ini tidak merasai tanggungjawab tersebut dan bangun buat usaha sebagaimana para sahabat buat usaha, maka selagi itulah umat ini dalam kehinaan. Kerana janji Allah, wa antumul la'launa in kuntum mu'minin. Kamu tinggi jika kamu benar-benar orang mukmin. Untuk menjadi orang mukmin yang sejati, maka tidak dapat tidak, tuan-tuan yang mulia, kena melaksanakan tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita oleh Allah dan Rasul atas bahu kita. Kalau seorang polis contohnya, untuk menjadi seorang polis yang baik, bukan cukup hanya pakai uniform, pakai kasut berkilat, pakai uniform, lepak kedai kopi. Tak jadi. Dia ada tugas dia yang dia kena buat. Yang trafik kena jaga dekat simpang-simpang. Yang pencegah jenayah kena membenteras jenayah-jenayah. Yang bahagian kongsi gelap, dia dengan kerja dia. Yang bahagian perjudian, dia dengan kerja dia. Barulah dia menjadi seorang polis yang baik. Di samping pakai uniform dan dia buat tugas. Saya dan tuan-tuan hari ini hanya kita bersolat, berzakat, berhaji, berumrah, tetapi kita tidak jalankan, itu baru satu bahagian tanggungjawab. Satu lagi tanggungjawab untuk menjadi mukmin yang sejati, kena melaksanakan kerja dakwah. Yang kerja dakwah ini bukanlah semata-mata membebankan kita, bahkan memuliakan kita. Oleh kerana kerja dakwah ni sebelum zaman Nabi SAW hanya dikhaskan kepada orang-orang pilihan yang dipanggil Rasul atau Nabi. Dan umat ini telah ni'amkan kepada semua. Mereka bukan Rasul, mereka bukan Nabi, tapi mereka diberi mandat untuk buat kerja Rasul, kerja Nabi. Oleh sebab itu umat ini yang buat kerja dakwah, Nabi beritahu doa mereka diterima oleh Allah sebagaimana Allah terima doa-doa Nabi Bani Israel. Kerana tugas yang mereka buat, tugas kerja Rasul-Rasul. Sekiranya umat ini buat kerja yang macam ni berada sebelum zaman Nabi SAW, sudah pasti mereka ni Nabi, sudah pasti mereka ni Rasul.
Tapi selepas Nabi tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang akan datang, maka mereka bertanggungjawab buat kerja agama. Mereka bukan Nabi, mereka bukan Rasul, tapi doa mereka masih lagi hebat seumpama doa-doa Nabi Bani Israel. Jatah masuk ni tuan-tuan yang mulia, istimewa kita buat, jor-jor kita buat untuk menggerakkan umat ini, untuk merasai tanggungjawab. 100% kita harus gerakkan umat ini ada tanggungjawab tersebut. Menyedarkan diri saya, tuan-tuan sekalian umat ini ada tanggungjawab agama, supaya umat ini bangun, berkorban diri dan harta. Dan inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang telah dibeli oleh Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna. Mereka berjuang di jalan Allah. Fayaqtuluna fi sabilillah fayuqtalun. Mereka berjuang di jalan Allah. Allah telah beli, sesungguhnya Allah telah beli daripada orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan syurga. Bi anna lahumul jannah. Untuk apa? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang di jalan Allah. Sama ada mereka membunuh musuh atau mereka dibunuh oleh musuh. Sama ada hidup atau mensyahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tashkil Allah Subhanahu wa taala tashkil maut, tuan-tuan yang mulia. Bukan 4 bulan, bukan 40 hari, bukan setahun, tashkil maut. Allah telah beli diri dan harta kita dengan syurga. Tashkil dia, tashkil maut. Bukan untuk hidup, untuk mati kerana agama. Kita tashkil 4 bulan syukur, tuan-tuan yang mulia. Minta 4 bulan syukur. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan usaha agama ini sebagai perniagaan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah aku kabarkan kepada kamu satu perniagaan? Ala tijaratin, satu perkataan nakirah, satu perniagaan. Di antara banyak-banyak perniagaan, satu perniagaan nak bagi tahu kepada kamu. Hari ini tuan-tuan yang mulia, orang berniaga untuk dapat untung, untuk dapat duit. Modal RM10 dapat 100. Modal RM1000 dapat 1 juta. Macam-macam orang berniaga. Direct ada, online ada, syarikat ada, konsortium ada, macam-macam ada. Semua berniaga. Berniaga makanan ada, berniaga baju ada, pakaian ada, berniaga alat-alat ibadat ada, berniaga minyak wangi ada. Semua ada berniaga. Untuk apa, tuan-tuan yang mulia? Untuk dapat keuntungan, keuangan, keduniaan. Dan Allah bagi tahu satu offer, hal adullukum ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum, maukah? Satu offer. Mau tak? Macam kita tengok satu orang, dia duduk berniaga, nampak duduk jual nasi lemak dekat tepi jalan. Mau tak aku offer satu lagi yang untung? Offer satu perniagaan yang lebih mudah daripada ini dan lebih banyak untung daripada ini. Allah offer pada kita satu perniagaan. Perniagaan macam mana, tuan-tuan yang mulia? Bukan dapat duit, tapi tunjikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Ini perniagaan yang hebat, tuan-tuan yang mulia. Perniagaan dunia akan habis bila kita mati. Tak dan mati lagi, kan dah habis dah. Tak dan mati lagi, dah diisytihar bankrupt, muflis, account bank kena freeze. Nak pilot negara tak boleh. Masuk duit dalam bank, duit hilang. Belum mati lagi, dah habis dah. Ataupun paling kurang sampai tua. Tua dah tak larat dah. Anak-anak ambil alih. Ataupun kawan tipu, kupang pun tak dapat, habis. Paling last mati, habis. Tetapi tuan-tuan yang mulia,
Selepas mati, saya dan tuan-tuan akan menghadapi satu kehidupan yang sangat panjang. Kehidupan akhirat. La nihayata laha, tidak ada penyudah bagi dia. Nak balik pun kat dunia pun tak boleh. Qala rabbi irji'un. Wahai Allah, wahai Rabb, hantar kami balik kat dunia. Kira semula, hantar balik. Hak dulu tak pakai tak aci, hantar balik. Kalla, tak ada, tak boleh balik dah. Pergi terus. Kalau berjaya, gagal. Senang, susah. Tak ada U-turn. Allah bagi tahu satu perniagaan, tunjikum min adzabin alim. Modal dia apa tuan? Modal tak banyak. Modal sebahagian dah ada dah. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Beriman dengan Allah dan Rasul. Modal itu dah ada dah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Modal itu susah. Dan kamu berjuang di jalan Allah dengan diri dan harta kamu. Modal setengah darah. Setengah lagi je kena cari tuan-tuan yang mulia. Yang hak setengah tu kita duk tashkil keluar 4 bulan jalan Allah. Untuk dapatkan yang setengah tu kita nak tashkil tuan-tuan keluar negara jauh. Dan istimak kita lagi 4 hari kita nak check in. Hari ni 24 dah habis. Esok 25, 26, 27, 28, 4 hari. 29 lepas Zuhur tuan-tuan masuk. Lepas asar program yang pertama. Tuan-tuan ada 4 hari saja lagi tuan-tuan yang mulia. 4 hari saja. Kalau orang nak buat kerja kahwin 4 hari lagi tuan yang mulia, khemah pun kadang dah sampai dah. Periuknya, pinggannya, door giftnya dah bersaifah dah dalam rumah. Pelamin pun dah disewa dah. Orang nak pasang je. Semua dah siap dah. Tukang masak pun siap. Catering semua dah. Booking siap. 50% mungkin dah bayar dah pak. Semua dah siap. 4 hari lagi tuan. Tapi malangnya, Allahu Akbar, seluruh Kuala Lumpur kita baru ada 7 jemaah lelaki. Ada baru 2 ni siap ni. Dan 9 jemaah lelaki. 9 jemaah lelaki, 6 jemaah masturat. Bayangkan tuan-tuan yang mulia, 9 jemaah lelaki dan 6 jemaah masturat negara jauh yang telah siap bentuk jemaah tafakut kawaif dah dihantar Nizamuddin dan mereka telah balas rut untuk dihantar jemaah. Sebesar-besar Kuala Lumpur 4,000 karkun. Kita baru ada 15 jemaah. Bayangkan tuan-tuan yang mulia. Seluruh Malaysia kita ada lebih kurang 10,000, 11,000 karkun 4 bulan. Lebih kurang 700 ulama yang pernah keluar 40 hari hingga setahun. Kita azam 400 jemaah. Seluruh Malaysia kita kutip-kutip tengok jemaah yang ada tak sampai 100. Untuk negara jauh. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita ada 4 hari lagi tuan. Sepatutnya setiap daripada kita kena keluar jalan Allah. Semua yang kita yang ada ni malam ni 100% tashkil. Kalau paling baik 4 bulan atau 40 hari. Paling busuk 10 hari kita daripada esok semua keluar, kita gerakkan 100% mahala-mahala. Gerakkan 100% halka-halka. Itu paling busuk punya 10 hari. Tuan-tuan sedia insya-Allah. Kalau 4 hari ni tuan-tuan yang mulia kita ambil, 4 hari ni kita sungguh-sungguh, kita parking kita punya bedding kat masjid, parking bedding kita kat mahalah,
Tak balik dah. Paling kurang kalau kita tak dapat lama pun, sebagaimana Nabi bila dapat wahyi, gulung tempat tidur, bagi tahu kepada Khadijah dan ahli keluarga dia, la rahata ba'da al-yawm, tak ada rehat lagi lepas hari ni. Allahu Akbar. Nabi sepanjang hidup sampai Nabi wafat tak ada rehat. Tuan-tuan tak nak minta 4 hari je. La rahata ba'da al-yawm, balik malam ni yang baliklah. Tak yang masuk besok pagi lepas iktikaf. Dengan lepas iktikaf besok, lepas bayar tuan-tuan balik, jumpa isteri bagi tahu la rahata ba'da al-yawm. Tak ada rehat dah untuk abang lepas hari ni. 4 hari parking kita punya bedding kat mahalah kita. Buat usaha sungguh-sungguh, siang malam 100% orang 4 bulan, ulama 40 hari ke atas di mahalah kita. Semua dapat datang. Tanpa kecuali seorang pun, kecuali yang uzur tak boleh jalan. Kecuali yang uzur, yang sihat walafiat, semua tak nak usaha nak bawa mai. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bila hari pertama diangkat menjadi rasul, baginda berkata la rahata ba'da al-yawm. Dan hari akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, Nabi kata kepada Fatimah radhiyallahu anha yang menangis sedih atas pemergian baginda sallallahu alaihi wasallam, kegeringan baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata la karbata li abiki ba'da al-yawm. Lepas hari ni bapak kamu tak susah dah. Bapak kamu lepas hari ni la karbata li abiki ba'da al-yawm, lepas hari ni pak kamu tak susah dah. Jadi saya dan tuan-tuan juga masya-Allah, lepas bayar hidayat, 2 hari bulan, lepas bayar hidayat 2 bulan 10, maka kita kata la karbata. Kita nak balik habang kat isteri kan, la karbata li zawjaki ba'da yawm. Tak ada apa-apa susah dah atas suami kamu pada hari ini. Masya-Allah. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, siapa di antara tuan-tuan yang sedia untuk keluar 4 bulan tunai, menyempurnakan, banyak lagi jemaah-jemaah induk yang kita bentuk tak sempurna. Masya Allah. Beratus jemaah induk Kuala Lumpur Azam, kita buat jor-jor kecil. Masya Allah, tuan-tuan dah bagi nama. Bangun tuan, Masya Allah. Kita nak gerakkan 100%. 4 hari ni peringkat mahalah, peringkat halqah, peringkat markas. Masya Allah. Sila tuan, 4 bulan tunai, negara jauh. Bangun, Masya Allah. Nama, sebut nama Masya Allah. Samsul, Masya Allah. Lagi tuan, Faisal, Masya Allah. Tunai tuan, ya tuan, tunai. Kita ambil malam ni yang tunai. Masya Allah. Yang tunai je. Tunai sampai Oktober. Masya Allah. Dikira tunai. Masya Allah tuan. Kinjan, Masya Allah. 1 jemaah Haji Kamal. Lagi tuan, Tuan Azam jemaah. Kita ambil borong tuan, Masya Allah. Lagi tuan. Tuan jangan tunggu nanti elders bayan baru nak bagi nama. Ini apa dia? Apa barang? Bukan macam tu, bukan. Dia sama tashkif 4 bulan juga tuan, berubah aja. Isi mungkin lain-lain. Bayan bukan maksud. Bukan tunggu bayan sedap baru nak bagi nama. Maksud kita ialah memahami tanggungjawab kita untuk usaha agama dan sedia untuk korban diri dan harta kita di jalan Allah. Itu maksud dia. Bayan pendek ke panjang ke, keluar 3 hari ke, masurat ke, keluar negara jauh ke dalam negeri, khulasah bayan kita itu. So, manusia ni sedar, tahu tanggungjawab kerja agama dan sedia bangun untuk korban diri dan harta untuk agama Allah. Masya Allah. Bangun tuan. Masya Allah. Di kiri kanan tuan-tuan, berdekatan tuan-tuan juga ada jemaah tashkil.
Ini last tuan-tuan. Masya Allah. Malam Sabtu depan dah jor kita dah berjalan. Dan kita telah siapkan kita punya fasilitis kita, Masya Allah, lain daripada tahun yang lalu. Khemah pun makin cantik, Masya Allah, tinggi, selesa, Masya Allah. Kita tak mahu tuan-tuan yang mulia mahal tali pada beruk. Mahal tali pada beruk. Persiapan kita buat mahal, tapi yang asalnya tak ada. Buat kenduri grand bukan main, tiba-tiba pengantin tak main. Jadi apa yang kita buat, khemah, yang pelamin, yang perhiasan, bunga telur, door gift, semua hadiah, semua tak pakai, pengantin tak ada. Kita buat ni tuan-tuan yang mulia, kita belanja banyak, tapi orang keluar tak ada. Jemaah tak sempurna. Pengantin dalam istimak kita ialah orang keluar jalan Allah, tuan-tuan. Kalau pengantin tak ada, semua kita punya persiapan jadi sia-sia, tuan-tuan. Bangun tuan, Masya Allah. Tuan-tuan lah pengantinnya, Masya Allah. Masya Allah. Sila tuan. Lagi tuan, Masya Allah. Ini minggu terakhir. Kita ada masa untuk buat persiapan. Masya Allah. Habis je istimak, terus kita boleh keluar di jalan Allah. Masya Allah. Untuk kita memberi kepercayaan kepada kita. Banyak jemaah-jemaah kita yang kita minta cadangkan road, mereka akan cadangkan ke USA, ke Amerika Latin, ke Afrika Barat, dan juga di Balkan, negeri-negeri Balkan. Masya Allah. Yang ini Empire Osmani belah-belah sana, belah Bosnia, Macedonia, Hungary, Masya Allah, Albania. Jemaah-jemaah kita menyempurnakan takazah daripada Nizam Mudia untuk negara-negara tersebut. Yang jemaah-jemaah daripada negara IPB sangat susah untuk masuk sana. Jemaah-jemaah daripada IPB sangat susah untuk masuk sana. Maka yang senangnya, Masya Allah, daripada negara kita, pasport merah, Malaysia, Masya Allah. Sila tuan, Allah bagi kemudahan kepada kita, untuk kita memberi kepercayaan kepada kita. Kadang tuan-tuan yang mulia, jemaah tersebut belanja yang kita hantar tu RM5,000 je, bolehlah pergi Perth 40 hari. Tapi sampai sana dia tulis USA, belanja RM10,000 ke atas. Dia tak tengok belanja kita. Dia kata orang Malaysia ni boleh. Dia tulis RM5,000 tu tawaduk je. Sebenarnya kalau putus USA pun dia boleh pergi. Masya Allah. Kepercayaan mereka sampai macam tu. Masya Allah. Biasanya route yang diputus ni mengikut kadar belanja. RM5,000 boleh lah Perth, Melbourne. Masya Allah. RM7,000 boleh pergi New Zealand. Masya Allah. Tapi dia putus, kita bagi ke timur, dia hantar pergi barat. Masya Allah. Itu kepercayaan orang tua-tua kita pada kita. Jangan kita sia-siakan kepercayaan mereka tuan. Masya Allah. Masya Allah. Sila tuan. Sementara orang duk percaya ni, kita ambillah kesempatan tersebut. Masya Allah. Sila tuan. Allahu Akbar. Masya Allah. 4 bulan. Negara jauh tuan. 4 bulan IBB. Masya Allah. 4 bulan IBB tuan ada. Masya Allah. Bangun tuan. Masya Allah. 4 bulan IBB. Orang pun tak ramai malam ni.
Banyak keluar 3 hari mungkin. Masya Allah. Lagi tuan. Yang ibu-ibu pun niat satu jemaah. Tentu ada masa lagi. Masya Allah. Lagi tuan. IBB India, Pakistan, Bangladesh. IBB, Masya Allah. Ada alim ulama akan mereka azan untuk 1 tahun bangun. Masya Allah. Ustaz, mereka 1 tahun. Masya Allah. Orang awam 4 bulan maksima. Lagi tuan, Masya Allah. Allahu Akbar. Lagi tuan, Masya Allah. Kita bersegera pergi ke IBB India, Pakistan, Bangladesh. Untuk tu kita banyak dah meninggal. Masya Allah. Tuan lambat lagi ramai tuan tak jumpa. Masya Allah. Sila-sila bulan kita pergi dulu, siapa pun tak jumpa. Masya Allah. Sila tuan, Masya Allah. 4 bulan. Masya Allah. 120 hari. Masya Allah. Ada tuan? 4 bulan jalan kaki. Masya Allah. 4 bulan jalan kaki. Ada tuan? 4 bulan jalan kaki. Masya Allah. Sila tuan. Penyakit hilang, badan kurus, pahala dapat. Allah sayang. Meredakan kemurkaan Allah. Paling mirip dengan cara Nabi. Cara Nabi-Nabi dan Rasul. Masya Allah. Apa lagi nak? Faedah dunia dapat, faedah akhirat dapat. 4 bulan jalan kaki dalam negeri, Masya Allah. Belanja pun tak banyak, 800 je, lebih kurang. Masya Allah. Lagi tuan, 4 bulan negara jauh banyak. 4 bulan dalam negeri ini, Masya Allah, dia mujahadah sikit. Masya Allah. Sila tuan. 4 bulan dalam negeri. Nama tuan? Omar. Masya Allah. Lagi tuan, Masya Allah. 4 bulan. 4 bulan jalan kaki. Masya Allah. Lagi tuan. 2 bulan. 2 bulan tuan. 2 bulan mas surat. Ada tuan, Masya Allah, negara jauh. 2 bulan mas surat. Wanita yang tahun lepas baru balik IBB, tahun ni dah boleh pergi negara jauh tuan. Masya Allah. Tak perlu tunggu 3 tahun. Balik je IBB, boleh terus pergi negara jauh. Dan suami mereka yang tahun lepas keluar negara jauh pun, atau negara jiran, tahun ni boleh lagi pergi negara jauh mas surat. Masya Allah. Tahun lepas lelaki negara jauh, tahun ni mas surat negara jauh. Boleh macam tu. Masya Allah. Sila tuan. Ada tuan 2 bulan mas surat. Masya Allah. Masya Allah. Ada tuan? Seorang pun tak ada? Masya Allah. Ada tuan? Masya Allah. Sila tuan, Masya Allah. Empat 40 hari, Masya Allah. 40 hari tunai. Masya Allah, 40 hari tunai. Sila tuan. 40 hari tunai keluar daripada Jorni. Masya Allah. Lagi tuan.
40 hari tunai. Entah. Masya Allah. Anwar, Masya Allah. Semoga Allah terima. Masya Allah. Jazakumullah khair. Lagi tu Masya Allah. 40 hari. Masya Allah. Dalam negeri, negara jiran. Masya Allah. Dalam negeri atau negara jiran. 40 hari tuan. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Lagi tuan. 40 hari tuan. Azam kita bawa jemaah sempurna daripada mahalah kita. Paling kurang 2-3 masjid. Paling kurang daripada halqah kita. Masya Allah. Kita dah ada Kuala Lumpur dah ada 124 halqah tuan-tuan. Kalau satu halqah keluarkan satu jemaah 40 hari pun dah 124 jemaah. Kalau setiap halqah keluarkan setengah jemaah untuk negara jauh, kita dah ada 72 jemaah tuan-tuan negara jauh. Satu halqah setengah jemaah je. Kita 72 jemaah negara jauh kita ada. Masya Allah. Masya Allah. Kalau setiap halqah tolong satu orang saja IPB tuan-tuan yang mulia, kita dah ada 12 jemaah tuan. 12 jemaah. Bahkan IPB ni dia 4 orang satu jemaah. 4 orang satu jemaah. Masya Allah. Jadi kita dapat 30 jemaah kita dapat. Satu halqah satu orang je IPB. Kita dapat 30 jemaah IPB tuan. Masya Allah. Masya Allah. Ada tuan 40 hari Masyurat ada. Masya Allah. 40 hari Masyurat. Masya Allah. Cuti sekolah ni banyak. Mungkin tuan-tuan dah bentuk jemaah dah. Ni tuan-tuan yang bagi nama tunai tadi. 4 bulan negara jauh, 4 bulan IPB, 4 bulan jalan kaki, 4 bulan dalam negeri biar jemaah biasa, 2 bulan Masyurat negara jauh, 40 hari negara jiran dalam negeri yang tunai. Bangun tuan, Masya Allah. Bangun, Masya Allah. Bangun lagi sekali. Silakan, Masya Allah. Masya Allah. Malaikat sedang mencatat nama tuan-tuan. Allah sedang berbangga dengan bangunnya tuan-tuan. Nabi bergembira dengan niat tuan-tuan. Masya Allah. Silakan. Masuk dalam bilik depan ni tuan. Dalam bilik mesyuarat. Dalam bilik mesyuarat harian. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Bergerak. Masuk dalam bilik di depan ni. Bagi jalan tuan-tuan. Masya Allah. Yang lain penuhkan ruang yang kosong. Masya Allah. Sila tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasa lepas tashkil semua kita malam-malam makan yang lain kita pecah halqah. Kita pecah ikut halqah kita 124 halqah kita pecah. Kerana oleh malam ni dalam malam yang terakhir kita jumpa sebelum istimak, sebelum jor ulama dan qudama yang akan berlangsung pada 29 ini. Jadi kita nak pecah tuan-tuan ni kepada 2 halqah saja. Untuk penempatan. Iaitu satu penempatan untuk orang yang mereka akan tinggal di khemah bawah sana. Kuala Lumpur kita khemah bawah sana. Tempat parking masjid tu ialah penempatan untuk orang KL. Dan orang jauh-jauh datang mereka duduk masjid. Kita selalu duduk dalam masjid dah. Kita ikram orang jauh. Mereka duduk dalam masjid. Kita duduk di khemah tempat parking sana. Tapi jumlah penempatan yang diberi kepada kita hanya 1000.
jumlah penempatan yang diberi kepada kita hanya 1,000. Sedangkan Karkun 4 bulan dan ulama 40 hari dan ke atas, total kita ada lebih kurang 3,000. Kita ada 3,000. Tempat kita 1,000 dan kehadiran insya-Allah kalau tuan-tuan balik usaha la rahata ba'dal yaum, bagi tahu kat isteri masing-masing. Tak ada rehat dah lepas ni, insya-Allah 3,000 tu akan mari. 1,000 duduk di sini dan 2,000 lagi mereka akan ditempatkan di masjid-masjid berdekatan. Ada 4 masjid. Satu Masjid Abdul Rahman Auf dalam belakang ni. Pergi ikut sekolah, dia dekat balai polis Puchong ke belakang. Nombor 2 Masjid Alam Sutra. Pergi ikut Stadium Bukit Jalil, naik simpang CPM, pergi belah kanan turun bawah tu, dekat bomba tu, masuk dalam sana ada sebuah masjid Alam Sutra punya masjid. 2 masjid belah sini tuan. Masjid Al-Muhsinin. Masjid Al-Muhsinin. Jalan highway sana kanan satu lagi Desa Petaling. Desa Petaling ni Desa Petaling pun ada satu masjid. 4 masjid yang kita cadangkan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan ni mula kita nak bagikan 2 jemaah dulu, satu yang tinggal di sini dan satu lagi yang tinggal di 4 masjid berdekatan. Jadi dalam 4 masjid nanti kita akan pecah lagi 4 halqah ikut penempatan masjid mereka. Dan juga kerana kita nak malam ni telah dimesyuaratkan hari Isnin dulu, kita nak putuskan amir-amir orang tanggungjawab untuk mengendalikan, nak koordinatkan tuan-tuan, dan juga nak dilantik dalam situ jemaah tashkilnya dan kebersihan, khususnya yang kita duduk di masjid-masjid. Rata-rata masya-Allah masjid-masjid ni dia besar tapi tandas dia tak banyak macam masjid kita. Masjid paling banyak tandas rasanya Masjid Seri Petaling lah. Masya-Allah. Jadi masjid lain dia tidak ada kemudahan tandas yang banyak dan kebersihan sekarang yang paling utama sekali. Kita duduk dan sekiranya kita kebersihan kita tak jaga, ini akan menjadi fitnah. Dan mungkin masa yang akan datang kita tak dapat manfaatkan masjid dan kita tak dapat manfaat, orang tempatan tak dapat manfaat. Ya, atas maksud ni tuan-tuan ni mula di pihak jemaah Tamfiz akan membuat pembahagian, akan baca halqah-halqah dan tuan-tuan dengar dan tuan-tuan pecah ikut yang dibagi tahu pada tuan-tuan nanti, insya-Allah, untuk memudahkan urusan kita. Kerana lepas ni kita tak jumpa dah, jadi susah. Kita akan jumpa datang secara runcit hari istimewa, hari jur kita. Jadi malam ni paling kurang kita ada semua di sini dan kita dengar penerangan dengan jelas supaya kita tak kelang kabut. Kerana tuan-tuan juga bertanggungjawab, alim ulama yang tuan-tuan bawa, tuan-tuan kena ikram. Untuk alim ulama dia tidak ada tempat yang khusus untuk mereka. Tuan-tuan bawa, tuan-tuan jaga, tuan-tuan kenal mereka. Tuan-tuan yang uruskan tempat mereka, kesehatan mereka, makan minum mereka, tuan-tuan bawa, tuan-tuan kenal, tuan-tuan kena jaga. Orang lain tak kenal. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan pastikan tuan-tuan dengar dengan baik dan kita dapat pecah 2 halqah sebagaimana yang diberitahu tadi dan kemudian akan diaturkan, akan diberitahu, insya-Allah tuan-tuan.